Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi kali ni kita ambil sekali lagi Nissan Sentra 1.0 Turbo ni. Kalau sebelum ni kita buat review macam biasa. Jadi kali ni kita punya rancangan ialah untuk pergi ke luar bandar. Kita pergi ke Perak sampai ke Lerah Kuala Kangsar sana. Kemudian kita akan masuk ikut ke Jalan Lama pergi ke arah pantai. Dan kemudian balik ikut lebuh raya pantai lah, daripada Setiawan pergi ke Teluk Insin, Teluk Intan, Sabak Bernam, Kuala Selangor dan balik melalui Latar. Jadi di kali ini untuk ujian ni kita sebenarnya nak buat ujian fuel economy. Jadi untuk ujian fuel economy ni kita akan memandu macam orang biasa lah. Kita tak akan memandu terlalu perlahan. Jadi maksudnya kita masuk lebuh raya, kita akan set cruise control. Pasal kereta ni ada cruise control. Kita akan set cruise control dalam 110 macam tu. Dan kita akan biarkan dia jalan. Dan kita tengok dia punya fuel economy macam mana. Jadi jalan belakang nanti kalau kita 90, 90, 70, 70, kita tak akan mandu terlalu perlahan. Dan bila kita mandu macam biasa tu, maksudnya kita juga akan cuba memotong lah. Bila ada kereta kenderaan di depan terlalu perlahan, kita akan cuba memotong. Sebab kalau kita buat terlalu perlahan, mungkin tak realistik lah dia punya angka dia. Jadi ini kali ni kita rasa kita akan boleh berjaya mencapai realistik punya number lah. So kita akan cuba bawa lebih kurang setidak-tidaknya lah 2 tangki penuh lah. So 800 km lah, at least kita kena buat 800 km. Kalau bagus kita mungkin dapat 1000 km. Nampak macam nak hujan ni, saya kena cepat sikit lah close up. Saya dah memandu kereta ni sejak hari Jumaat, hari ni hari Isnin. Dan jarak pemanduan yang kita dah berjaya capai ialah 841 km lah. Jadi yang pertama tu kita dapat minyak penuh, kita bawa sampai fuel reserve light menyala. Kemudian kita top up RM40. Jadi untuk tangki yang mula-mula tu kita dapat lebih kurang dalam 490 km macam tu lah. Dan untuk RM40 yang kemudian tu kita dapat mungkin dalam 330 km macam tu. Dan ni saya tambah lagi sikit dan kita dah travel lebih kurang 841 lah. Average kita lah, kita dah reset hari tu ialah 14.3 km untuk setiap liter yang mengikut meter kita. Jadi kita dapat lebih kurang dalam 7 liter lebih untuk setiap 100 km lah. Saya kira angka yang okey lah. Nak kata cemerlang sangat pun tidak, tapi kira okey. So full tank tu kalau kita bawa relax-relax atas highway, sustain completely atas highway, mungkin boleh dapat lebih kurang dalam 600 km lah mungkin. Tapi kalau campur dengan bandar, itulah dia punya range dia, ialah lebih kurang dalam 14.3. tu pun saya kira banyak kita memandu di atas lebuh raya ataupun kita bawa constant speed lah. Walaupun kat jalan belakang pun agak constant speed, tak begitu mecut sangat. Dan itu kita punya fuel economy yang kita dapati. Itu real world driving lah. Maksudnya kita taklah cuba memandu sekitar 90 km sejam sepanjang perjalanan, tidak. Jadi format kita macam you tengok sebelum ni, kita bawa kelajuan tu di had laju lebuh raya lah 110 km sejam. Dan inilah the real world numbers yang kita dapat. Dan di jalan biasa pun kita mengikut had laju lah, kita tak bawa laju sangat, kita ikut had laju. Dan bila kita mengikut had laju, which is what kebanyakan kita akan buat, inilah dia punya angka dia. Kalau kita betul-betul nak mengejar fuel economy, kita mungkin boleh dapat lah angka yang lebih cantik lagi lah. Tapi this is I think satu angka yang fair lah. Dan kereta ni kita tengok dia punya pecutan dia apa semua tu, kita kira 1 engine 1 liter 3 cylinder ni power dia tu ala kadar. Maksudnya kalau kita nak memotong pun kita kena ambil ruang sikit lah. Kita tak boleh memecut serta-merta disebabkan kombinasi enjin dan gearbox ni dia memang ada sikit delay dia punya response dia. Dan the CVT tu is quiet, enjin tu senyap, gearbox tu senyap, tapi dia punya tindak balas dia tu tak begitu tangkas lah, tak begitu lincah. Jadi ini memerlukan kita memberi ruang sikit lah untuk kereta ni bertindak balas dan untuk memotong. Tapi saya tak ada nak komplain sangat pasal benda tu, sebab memang kereta ni direka bentuk untuk penjimatan lah. Which means that kalau kita nak menikmati penjimatan dengan kereta ni boleh, di mana kita tidak membawa dengan begitu agresif, semuanya okey lah.
30. Banyak bukit, kita tekan maksimum. Sampai 70 dah, kita set dah 70 lah. Sebelum ni kita ada buat bacaan untuk proton persona, jadi kita boleh tengok sini perbandingan di mana pada 30 km sejam Nissan Almera tu dia macam lebih senyap sikit. Tapi kemudian yang ketika yang nampak macam pelik sikit, 70 sampai 110 dia punya bunyi, tahap bunyi tu tak berbeza, di mana dalam proton dia makin meningkat lah. So di situ mungkin ada sesuatu yang disebabkan oleh cara enjin dengan gearbox tu berfungsi. Dia memang constant ke dia punya noise level dia tu sejam. Jadi bunyi angin agak kuat untuk dua-dua kereta ni masa max RPM pun lebih kurang sama. Nissan Almera tu tinggi 2 decibel lah. Jadi sebab utama kalau kita nak belilah Nissan Almera yang terbaru ni ialah sebenarnya dia punya reka bentuk luar dia memang saya rasa agak menarik, dan juga keseluruhan dia punya feel dia tu. Kalau you memang peminat kereta Nissan and you suka reka bentuk dalam yang agak konservatif, dan memang this is the car for you lah. So dari segi engine pun dia punya power konservatif, dia punya suspension setup konservatif. It's a kereta yang mudah lah untuk kita nak bawa hari-hari. It's a daily car, very easy car to live with. Tapi kalau kita kata kereta ni untuk prestasi tinggi, tidak. Kalau untuk penjimatan yang sangat-sangat pun tak berapa juga. Masalah dia bila enjin tu kecil, kadang-kadang kita rev dia lebih sikit lah, terutamanya apabila kita nak memotong. Kalau kita duduk cruising atas lebuh raya, kita gunakan cruise control, dan memang masa ujian hari tu pun kita menggunakan cruise control yang banyak, still kita hanya mendapat lebih kurang dalam 14 lebih je kilometer untuk setiap liter lah. So it is what it is lah. Okay, sampai situ je review kita kali ni. Saya rasa yang memberi maklumat tambahan lah kepada mereka-mereka yang meminat nak tengok Nissan Almera ni. Jangan lupa tengok review awal kita untuk detail, spec and everything, design, practicality. Tengok yang ini hanya untuk kita punya fuel economy numbers dan sikit data tentang bunyi, noise level dalam kereta. Kalau dah tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Tekan butang like kalau boleh. Kalau ada bermanfaat, kongsi dan kawan-kawan. Dan tolong subscribe ke channel kita. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng pula untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berkhidmat. Kita jumpa lagi, insya-Allah.